Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ni kan kita akan sambung dengan bab 7. Okey, dalam bab 7 ni bawa tema yang baru lah, iaitu tenaga dan kelestarian hidup. Ni kalau untuk pelajar sains ini kira kita macam belajar fizik lah. Tema 3 ni kita banyak macam fizik. Maksudnya kita banyak melibatkan pengiraan. Dan untuk itu cikgu dah beli pen yang berconteng dekat laptop. Tapi untuk hari ni kita belum gunalah. Hari ni cikgu beri kenalan saja. Okey. Jadi untuk bab 7 awak akan diberikan kita akan bagi penekanan kepada cara melukis sinar gambar raja sinar. Okey, kita nak tengok image apa yang terbentuk kalau kita guna dua jenis kanta yang berbeza lah. Jadi untuk kata 5 ni hanya awak perlu menguasai cara-cara melukis raja sinar untuk kanta cembung dan kanta cekung. Jadi kan dua-dua jenis kanta ni sebenarnya berbeza. Orang yang rabun jauh, cermin mata dia tak sama dengan orang yang rabun dekat. Betul. Kemudian orang yang pakai cermin mata, cermin dia tu tak sama dengan cermin yang kita guna untuk kanta pembesar. Jadi kan dua jenis kanta yang berbeza ni, raja sinar dia juga berbeza. Cuma konsep sama. Cumanya image yang terbentuk tu awak akan nampak dia agak berbeza. Jadi untuk kelas seterusnya, bukan esok, kelas selepas cuti nanti, sebelum mula kelas korang kena sediakan pensel dan kertas dan pembaris, sebab kita akan belajar melukis gambar raja sinar sama-sama lah. Okey. Jadi untuk hari ni cikgu akan perkenalkan saja jenis-jenis kanta tumbung dan kanta cekung. Kemudian awak juga akan hari juga awak akan belajar tentang kedudukan image berdasarkan jarak objek dari titik fokus. Tak apa, nanti kita tahu sama kan. Okey, ini adalah sedikit kenalan lah teleskop Swedish 1M solar, di Le Palma, Spanyol. Mempunyai kanta cembung pada kanta objek berdiameter lebih kurang 1.10 meter. Maksudnya cermin dia sangat besar. Diameter dia adalah 1.10 meter. Meter. Maksudnya kalau meter ni memang panjang lah. Okey. Itu baru dia punya diameter saja. Jadi kenapakah ahli astronomi perlu memerhatikan angkasa lepas melalui teleskop sepanjang masa, iaitu 24 jam sehari. Jadi kan teleskop ni dia punya cermin tu sangat besar supaya dia nak dapatkan image dia nak dapatkan objek yang sangat-sangat jauh. Jadi dia punya kata sangat besar lah. Okey. Kemudian drone. Okey, ini adalah teknologi sekarang lah. Okey, ini adalah teknologi sekarang yang memang ramai orang guna. Jadi drone ni dia juga adalah salah satu ciptaan sains. Dia adalah satu bentuk teknologi dan di dalam ni dia juga menggunakan kanta. Drone ni kalau awak perasan kan, dia boleh terbang tinggi dan dia boleh capture image. Dia boleh tangkap gambar image dan dia boleh terus kepada remote dia. Kalau awak sambungkan kepada video cam, jadi dia akan ke video cam lah. Kalau awak sambung kepada handphone, dia akan terus simpan sebagai image. Jadi drone ni adalah salah satu aplikasi yang menggunakan kanta. Okey, dia akan capture. Okey, jadi tapi untuk mengetahui semua drone bukan semua tempat boleh pakai drone . Kalau awak pergi pulau-pulau yang pulau-pulau private lah, contohnya macam pulau-pulau Sipadan, Pulau Mabus tu, awak tak boleh guna drone tau. Dia awak dikira menceroboh. Boleh pergi saman lah. Okey. Jadi itu dia buat dah. Okay, sekarang adalah tentang cahaya sekejap . Okey, bab 7. Okey, korang cikgu punya video tau. Okey. Tapi kelas on lah. Okey, okey, bab 7 adalah berkaitan dengan cahaya dan optik. Okey. Jadi di mana
di mana ada cahaya. Okey, cahaya ni boleh awak kena tahu dulu cahaya ni bergerak melalui cahaya bergerak secara lurus. Maksudnya kalau kita letak halangan di depan cahaya, kita tak akan dapat image. Okay, kita tak akan dapat image, so kita tak akan dapat nampak apa yang cahaya itu tunjukkan. Okay, jadi hari ni namakan jenis kanta digunakan. Okay, sekejap lagi. Nyatakan satu kelebihan kanta air berbanding dengan kanta kaca, dan selain ketebalan namakan satu faktor yang memberikan panjang fokus kanta ni. Okay, sekali kita akan tengok. Okay, ini adalah seorang budak dia menggunakan kanta pembesar. Jadi konsep kanta pembesar ni adalah untuk membesarkan image. Kita tengok benda-benda yang halus, kita mesti guna kanta pembesar. Sama juga macam mikroskop lah. Mikroskop yang kita tengok, contoh kalau kita nak tengok sel kulit bawang, kita terpaksa gunakan mikroskop supaya mikroskop boleh hasilkan image yang lebih besar. Okey, jadi mikroskop punya kanta tu sama je lah dengan kanta pembesar ni. Cumanya mikroskop ni canggihnya sebab kita boleh laras cahaya, kita boleh laras ketinggian tu, dan dia punya image atau bentuk tu jauh lebih besar daripada kanta besar. Dan objek yang kita nak tengok tu saiz dia jauh lebih kecil daripada yang biasa kita guna. Itulah kelebihan mikroskop. Okey. Jadi handphone, penggunaan kanta dalam perawatan optik. Okey, sekarang handphone canggih gila. Kalau yang iPhone dengan kecanggihannya, kalau yang Vivo dengan kecanggihannya, Huawei dengan kecanggihannya, Realme, banyak brand kan. Dulu-dulu punya handphone, kita hanya boleh tangkap gambar dengan pixel yang sangat rendah. Maksudnya kalau kita print Allah gambar, awak tak boleh jadikan sebagai dokumentasi pun sebab dia punya pixel rendah lah. When you have a very low pixel lah, awak punya gambar jadi kualiti rendah. Tapi sekarang, awak tengok iPhone 5, Vivo 5, Oppo 5, Realme, semua orang pilih handphone sekarang berdasarkan kamera. Okay, kenapa? Sebab kita nak dapatkan satu gadget yang boleh tangkap gambar, yang dirakamkan di punya memori dengan baik kan. So everyone is fighting for kanta lah, for lens. Lens pada handphone pun sekarang Zeiss lah, Leica lah, macam-macam brand, macam-macam kualiti dah ada. Jadi itu adalah contoh peralatan optik. Okay. So sekarang orang nak beli handphone, orang akan tengok kamera terlebih dahulu. Berapa pixel dia boleh capture, berapa kamera dia ada di belakang, berapa saiz pixel gambar kalau kita selfie. Jadi itu adalah teknologi lah. Itu adalah teknologi, dan itulah adalah kebaikannya sebenarnya, bukanlah kata tidak ada kebaikan. Okey. Sedikit lah tentang kanta pada handphone lah. Okey. Awak tengok ni, kualiti kamera lazimnya dihubungkan dengan jenis atau kualiti kanta yang dipasang. Okey, so ada banyak jenis kanta lah, ada Leica, ada Zeiss, ada macam-macam brand lah. Cikgu tak tahu, cikgu tahu dulu tu je. Okey, hari ini dikatakan demikian kerana image dalam kamera dibentuk oleh kanta. Okey, betul. Memang image yang terbentuk adalah daripada kanta. Selain kaca dan plastik luksina, sebarang bahan luksina termasuklah air. Ingat, semua barang yang luksina termasuklah air boleh digunakan untuk membina kanta. Konsep kanta air adalah seperti gambar foto di bawah. Ini kanta air. Maksudnya air kalau terjatuh atas satu perkataan kat atas surat khabar tu, kita akan nampak perkataan yang terkena air tu, perkataan dia lebih besar. Itu maksudnya konsep kanta air. Itu maksudnya tau. Air kalau terjatuh atas perkataan kat surat khabar ke, kat buku ke, kalau dia masih dalam bentuk titisan tu, awak akan nampak image dia ataupun kita akan nampak tulisan tu lebih besar sedikit berbanding dengan tulisan-tulisan yang berada di sekeliling dia yang tak kena air. Itulah konsep kata air. Okey, jadi ini adalah kata kunci yang kita kena belajar dalam bab 7 ni. So hari ni awak diperkenalkan dengan kata cembung dan cekung.
dan ada kata penumpu, dan kemudian awak akan diperkenalkan dengan beberapa istilah lah, beberapa istilah dalam ajar sinar. Okay. Okey, pembentukan imej oleh Kanta. Okey, hari ni cikgu perkenalkan Kanta cembung terlebih dahulu. Okey, sebelum tu Kanta adalah medium loop sinar seperti kaca yang mempunyai dua atau satu permukaan melengkung. Okey, kanta dibahagikan kepada dua jenis iaitu kanta cembung dan kanta cekung. Okey, memperkenalkan kanta cembung. Okey, ada tiga jenis kanta cembung ni. Awak nampak ada dwi cembung. Dwi maksudnya dua. Plano cembung, satu dia plain ataupun nepek ni, plain lah, lurus ni. Dan satu lagi adalah meniskus cembung. Meniskus cembung. Meniskus ni selalu ni kita jumpa dekat bila kita nak ambil bacaan cecair dalam tenda penyekat. Selalu ni barulah kita jumpa meniskus. Okay. So hari ni jumpa lagi satu meniskus iaitu meniskus pada kanta. So ada tiga jenis kanta cembung. Dwi cembung maksudnya sebelah sini pun cembung, sebelah sana pun cembung. So dwi cembung, dua cembung. Plano cembung, sebelah saja cembung, satu lagi plan kosong, straight. Satu lagi adalah meniskus cembung. Dua-dua cembung tapi cembung ke arah yang sama. Ya. Kemudian perkenalkan juga kanta cekung. Kanta cekung kalau dwi cekung, sebelah kanan cekung, sebelah kiri pun cekung dan tidak cekung pada arah yang sama. Plano cekung, sebelah saja cekung, satu lagi lurus. Meniskus cekung, dua-dua cekung dan dia cekung ke arah yang sama. Okey ya. Nampak ni perbezaan meniskus cembung dengan meniskus cekung adalah di atas ni lah. Inilah perbezaan dia tau. Yang ni dia tajam ke ujung, yang ni dia adalah plain dia adalah lurus. Okey. Raja 7.2, ini adalah Raja 7.2 menunjukkan lintasan sinar cahaya sebelum dan selepas melalui kanta cembung dan kanta cekung. Okey, jadi nampak pada kanta cembung ini adalah sinar biru, hijau dan merah RGB ya. Cahaya warna cahaya prima. Asas RGB, R red, G green, B blue. RGB, kalau RGB ni melalui kata cembung, akhirnya dia akan berfokus pada satu tempat di sini. Okay. Kalau kata cekung pula, dia mencapah, dia keluar. Siapa yang lalu tengah-tengah, okey lah, straight lah, lurus. Tapi siapa yang lalu bawah, dia makin ke bawah. Kalau yang biru ni, sudahlah atas semakin ke atas. Beza lah. Okey, nampak perbezaan antara cahaya, sinar cahaya selepas dia melalui kata cembung, dia akan berfokus akhirnya. Selepas kalau kata cekung pula, cahaya akan mencapah, makin keluar. Okay. Jadi sinar cahaya akan menumpu selepas melalui kata cembung dan sinar cahaya akan mencapah selepas melalui kata cekung. Oleh itu, kanta cembung dikenali sebagai kanta penumpu dan kanta cekung dikenali sebagai kanta pencapah. Kanta cembung adalah kanta penumpu sebab dia menumpukan cahaya selepas melalui dia. Kanta cekung kita panggil kanta pencapah sebab dia mencapah. Dia menyebabkan cahaya tu mencapah bila melalui dia. Okey, faham persamaan dia lah. Apakah perbezaan dia. Okey, kemudian bagi kanta cembung ni, titik fokus F ialah satu titik dengan keadaan sinar cahaya tuju selari dengan paksi utama yang akan menumpu kepadanya selepas melalui kanta cembung. Okey, ni awak ada satu kanta cembung. Contoh awak pun kira lah ambil pembaris sukat daripada atas sampai ke bawah ni 4 cm. Contoh. Jadi tengah-tengah ni pada atas sampai sini 2 cm, daripada sini tengah sampai ke hujung 2 cm. Tengah-tengah ni adalah paksi utama. Jadi titik fokus adalah satu titik dengan keadaan sinar cahaya tuju yang selari dengan paksi utama
menupu kepada dia. Awak gariskan satu garisan, awak buat kata cembung sinar cahaya yang masuk, awak lukis awak tak dapat lagi titik fokus. Awak buat dulu arah cahaya yang keluar ni. Kat mana dia bertembung, kat situlah titik fokus. Kat mana dia bertemu, ini adalah titik fokus. Dan jarak daripada paksi utama, daripada tengah-tengah cermin cembung ni dengan titik fokus ni kita panggil sebagai panjang fokus. Panjang fokus. Ini untuk kata cembung. Untuk kata cekung, kat mana fokus dia? Terbalik. Di belakang. Kalau yang kata cembung, titik fokus dia ke depan. Kalau kanta cekung, titik fokus dia ke belakang. Sebab kanta cekung, ingat kita panggil juga sebagai kanta pencapah. Cahaya yang masuk mencapah. Cahaya yang masuk mencapah. Keluar. Okey. Jadi bila dia dah keluar, kat mana titik fokus dia? Tak ada ke? Ada. Cumanya dia berada di belakang. Dia fokus juga. Dia ada juga tempat dia menumpu tapi di belakang. Okey. Jadi titik fokus kata cembung di depan, titik fokus kata cekung kat mana? Di belakang. Macam mana nak dapatkan titik fokus pada kata cekung? Buat dulu gambar raja sinar, keluarkan dulu capahan dia, mencapah kat mana, kemudian tarik ke belakang, temukan di satu titik. Pada paksi utama, di situlah titik fokus kata cekung. Okey. Bab ni memang kena buat latihan. Memang kena cuba. Memang kena ambil pensel, ambil pembaris, ambil kertas, ambillah standby juga pemadam. Memang kena cuba. Dan untuk pengetahuan korang, soalan ni dah lama tak keluar SPM. Dah lama tak keluar SPM. So ada kemungkinan boleh keluar lagi. Ada kemungkinan boleh keluar semula. Ada kemungkinan boleh keluar semula tahun depan lah untuk awak. Soalan dah lama tak keluar. Dah lama tak keluar. Soalan ni senang. Dah lama tak keluar dan budak akan ingat dia tak selalu keluar. Padahal kalau keluar soalan ni memang boleh skor. Cantik. 12 markah insyaAllah solid dalam boleh buat. Boleh buat Untuk lepas cuti sekolah nanti, kita akan sama-sama belajar lah macam mana cara nak lukis dan cara nak dapatkan titik fokus dan gambar raja sinar yang betul lah. So kita akan bersama-sama, cikgu pun nak beli pen apa semua, nanti kita berconteng bersama Okay. Jadi ini adalah penerangannya lah. Okay, titik fokus. Ingat tu lah titik fokus kata cembung di depan, titik fokus kata cekung ataupun kata pencapah di belakang. Dua-dua ada titik fokus tapi kedudukannya tidak sama. Okey, itu. Setakat tu ada soalan tanya tak? Ada soalan tanya? Cikgu rasa tak ada sebab semua senyap je. Okey, ini adalah menunjukkan panjang fokus. Okey. Okey. Sebelum okey yang ni tak yalah. Okey, kita nak hari ni nak perkenalkan istilah-istilah pada istilah-istilah optik. Okey, pertama sekali okey. F adalah titik fokus. F besar adalah titik fokus. Macam mana cara tentukan? Macam tadi cikgu dah tunjuk. Lalukan cahaya. Lepas tu dekat mana titik fokus tu kita temukan, kita cross F ni Okey. 2F bermaksud 2 titik fokus tu. Jadi jarak dari 2F ke F sama jarak pada F ke kosong.
Kalau kosong ke F ni 5, jadi F ke 2F juga adalah 5. Tak boleh tukar. Tak boleh tukar. Tak boleh tukar tau. Dia mesti sama, berkadaran lah maksudnya. Okey, kalau di depan ni F, di belakang pun F juga. Ni pun 2F juga. Sama lah, sama je. Jadi, kalau di sini objek, yang terbentuk di hadapan ni adalah image. Kalau di sini adalah objek, yang terbentuk di hadapan cermin itu adalah image. Jarak dari image ke O, V. Kita panggil V. Jarak dari objek ke O adalah U. Ya. Jarak dari objek ke kosong ataupun O adalah U. Jarak dari image ke kosong adalah V. F siapa? Titik fokus. F kecil, jarak titik fokus lah. Itu untuk kanta cembung. Kanta cekung, sama juga istilahnya. Objek ke O, U. Panggil U. Jarak image ke O, panggil V. F adalah titik fokus. F kat depan, titik fokus juga. Dua F, sama juga. Apa persamaan dia? Ni, jarak antara 2F ke F adalah sama jarak F ke kosong. Okay, so, kedua-dua kanta menggunakan istilah ataupun short form yang sama. 2F maksudnya 2 kali jarak fokus. Titik fokus. V adalah jarak image ke kosong. U adalah jarak objek ke kosong. So dua-dua ni adalah sama lah, tak ada perbezaan pun pada segi istilah. Yang berbeza adalah cara melukis saja. Yang mana kita akan belajar nanti selepas cuti sekolah. Okay, jadi ni adalah penerangan dia lah. Okay, pusat optik O adalah titik berpusat kanta, sinar cahaya ini adalah tidak terbias sebab dia di tengah, jadi sinar cahaya dia lurus sajalah. Okay. Kemudian paksi utama adalah galih lurus dari pusat optik untuk kanta fokus F. Okey, ni tak ada apalah, cikgu rasa tak ada apa yang nak diterangkan, so cikgu terangkan tadi. Okey ya. Okey, kita tengok ini kita tak buat. Okey, inilah yang kita nak tengok hari ni lah. Yang utama untuk hari ni, ini ya. Okey. Ini adalah gambar dari objek lebih jauh daripada titik fokus. Okey. Dan sinar cahaya dia selari dengan paksi utama, terbias dan beri titik fokus. Ni objek ni, cahaya masuk sampai sini dan terus ke F. Okey, kemudian sinar cahaya yang menuju ke pusat optik bergerak pada garis lurus melalui pusat optik tanpa bias. Ini garis yang pertama. Garis kedua, dari sini cross terus sini. Cross terus tengah ni ya. Dan untuk kanta cekung, yang pertama dari atas sampai sini ke sana. Macam mana nak tahu sudut ataupun macam mana nak tahu berapa banyak kita nak mencapai? Awak buatlah garisan olok-olok di belakang ni seolah-olah dia mengena F. Buatlah garisan olok-olok di bawah, di belakang ni seolah kena F. So dari situlah dia akan dicapahkan. Tak apa korang, jangan pening tau, nanti kita buat sama. Cuma untuk hari ni, cikgu taklah, untuk hari ni kita fokus, cikgu perkenalkan saja. Okay. Sinar yang kedua, sinar cahaya yang kedua mesti melalui di tengah-tengah kosong ni, pusat optik ni. Itu sajalah. Yang cahaya yang kat bawah ni tak ada apa-apa lah, dia straight je lah. Dia straight je lah. Okey, korang tengok satu perbezaan. Pada kata cekung, image-nya berada di belakang kanta. Okay, jadi dalam maya, tak nampak.
Maya virtual. Nampak tak tahu kat mana. Tapi dia ada. Dia ada itu sebenarnya. Bukanlah hilang, dia ada. Berbeza dengan gambar pada kantar cembung, image adalah nyata. Kenapalah cikgu punya gambar macam ni Image adalah nyata. Maksudnya dia berada di depan kantar cembung. Jadi kita boleh nampak image tu terus. Okey. Ini adalah ringkasan ataupun kesimpulan yang penulis sudah simpulkan daripada eksperimen-eksperimen yang dibuat sepatutnya lah. Okay. Boleh nak hafal, boleh tak ada masalah. Dan kalau awak hafal benda ni, awak akan ada kelebihan lah bila menjawab soalan objektif. So awak tak payah lukis dah. Awak boleh terus ingat apa benda yang akan terjadi. Okey, objek. Kalau objek jauh daripada 2F, nampak kan? Daripada 2F, image yang terbentuk adalah di antara F dan 2F. Kita bentuk antara F dan 2F. Dan ciri-ciri image pertama adalah nyata, maksudnya jelas berada di depan kantar. Kalau berada di belakang kantar, dia adalah maya. Di depan kantar, dia adalah nyata. Songsang kan, objek ni nak pandang ke atas, yang ni image nak pandang ke bawah. Dikecilkan. Macam mana tahu dikecilkan? Ni daripada gambar Raja Sinor. Kan dia adalah titik pertemuan antara dua sinar cahaya tu. So kita tahu kan image pendek 1 cm, objek 2 cm. So size image adalah kecil lah. Macam mana cikgu tahu dia nyata? Sebab dia bentuk di depan kantar. Macam mana cikgu tulis songsang? Sebab ini adalah lukisan daripada kantar cembung. Okey ya, nampak? Terbalik Kalau objek berada pada tepat-tepat 2F, jadi image juga berada tepat-tepat di 2F. Nyata sebab terbentuk di hadapan kantar cembung, terbentuk di bahagian depan. Songsang, terbalik. Dan saiz sama dengan objek. Dah terbentuk pada tempat yang sama. Ni pada jarak 2F, ni pun pada jarak 2F. So of course, samalah saiz. Tak ada perbezaan. Kalau objek di antara F dengan 2F, antara F dengan 2F, jadi image jauh dari 2F. Okey, image terbentuk adalah jauh daripada 2F. Okey. Kemudian image adalah nyata. Kenapa nyata? Sebab terbentuk di hadapan kantar. Songsang sebab dia terbalik dan saiz dibesarkan. Ikutlah kalau soalan objektif dia suruh awak ambil pembaris sukat, awak sukatlah berapa saiz image. Barulah pilih jawapan. Okey. Kalau objek pada F. Objek pada F, image berada kat mana? Infinity. Maksud dia apa? Tak tahu kat mana. Tak boleh nak cross. Tak boleh nak cross dia punya sinar cahaya ni, tak boleh nak ditumpukan. Tak boleh nak disilangkan. Jadi image terbentuk kat mana? Di depan, tapi nampak ke? Tak nampak. So secara maya. Tak nampak Kemudian tegak. Tegak lah. Tapi saiz dibesarkan. So tak tahu kat mana, tak nampak kat mana. Sebab image berada di infinity. Tapi tahulah tegak sebab tak dapat disilang. Tak dapat di cross. Okey, kemudian kalau objek di antara F dengan pusat optik, maksudnya dekat tengah antara F besar dengan ni. Okey, jadi jarak image lebih jauh dari F. Maya tak nampak tak nampak di depan ni berada kat belakang. Tak tahu kat mana. Tegak, kenapa tegak? Sebab sama-sama berada di bahagian belakang dan dibesarkan. Macam mana tahu besar? Ni kita dapat ni.
daripada tempat yang kita cross tu, daripada tempat kita silang tu, kita panjangkan sampai ke bawah, kita garis ke bawah, so kita dapatlah bentuk image. Jadi inilah konsep yang digunakan sebab inilah konsep yang kita guna sebab dalam kanta pembesar. Sebab tu kalau kita guna kanta pembesar kan, tulisan tu kecil je, tapi bila kita dekat dengan kita ni mata dan ada jarak yang tertentu, kita dapat tengok tulisan tu jadi besar. Inilah konsep dia, guna kanta tumbuk. Ini konsepnya, objek tu kena berada pendek daripada titik fokus. Pendek jarak daripada titik fokus. Itu untuk kanta cumbung. Untuk kanta cekung, kanta cekung ni dia tricky sikit lah. Dia catchy sikit lah. Tukar sikit. Okay. Objek pada kanta cekung, jika objek berjauh daripada 2F, okay, maka kedudukan imej ni berada di antara pusat optik dengan titik fokus. Dia berada di belakang. Okay. Sebab kat sini yang bersilang. Ciri-ciri imej maya. Kenapa maya? Sebab tak nampak, dia tak berada di hadapan. Sebaliknya dia berada di belakang cermin. Tegak. Kenapa tegak? Dua-dua sama terbentuk di belakang. Kecil. Macam mana tahu kecil? Sebab saiz lah. Daripada gambar sinar tu kita boleh tahu saiz dia kecil. Okay, kemudian untuk objek yang berada di antara F dengan pusat optik, berada di antara F dengan tengah-tengah. Okay, jadi imej terbentuk juga imej juga terbentuk di antara dua ni lah. Okay, maya maksudnya terbentuk di belakang cermin. Tegak, kenapa tegak? Sebab sama-sama di belakang cermin dan dikecilkan. Macam mana kecil? Sebab kita dah buat kiraan lah. Cuma inilah gambar raja ni. Ciri sama saja. Ciri sama, yang berbeza cuma saiz image lah. Kalau yang ni dengan ketinggian objek yang sama, tapi kalau objek tu diletakkan lebih jauh daripada 2F, jadi image dia kecil betul. Kalau objek tu tengah-tengah antara F dengan titik optik kosong ni, image tu besar sikit lah. Jadi ciri-ciri image yang dibentuk oleh kata cengkung bagi mana-mana jarak objek. Kesimpulannya adalah maya itu terbentuk di belakang kanta. Tegak, kenapa tegak? Sama-sama terbentuk di belakang kanta sama dengan objek. Dikecilkan, kenapa kecil? Sebab kita dah tengok tadi, kita tengok kat mana yang bersilang, kat mana dia cross kat situ atau image. Dan berada di antara objek dengan kanta cengkung. Tengok image pada kanta cengkung, dua-dua terbentuk di antara di belakang ataupun di antara objek. Di antara objek dengan kanta cengkung. Image antara objek dengan kanta cengkung. Image antara objek dengan kanta cengkung. Itu sahaja untuk kanta cengkung. Sama, maya tegak dikecilkan. Dua-dua mana-mana jarak pun memang di situ lah. Maya maksudnya terbentuk di belakang kanta. Betul lah. Tegak, kenapa tegak? Sebab tidak titik persilangan berlaku di belakang kanta. Dan of course jadi kecil. Jadi dua cermin ni ada perbezaan lah. Okay, ada perbezaan. Okay. Jadi disebabkan perbezaan ciri-ciri image yang terbentuk ni, maka berbezalah dia punya aplikasi penggunaan dia. Berbeza dia punya aplikasi penggunaan dia. Dan sebenarnya kalau tak cakap cikgu, orang dah belajar ni kan masa tingkatan 2 tu. Pada tingkatan 2 rasanya. Sekejap lagi. Macam mana cara melukis kanta. So kelas 1 lagi, pada minggu selepas cuti sekolah tu, kita akan belajar cara melukis image pada kanta cembung dan kanta cengkung. Jadi korang standby lah nanti. Okay,
Okay, cikgu stop kelas di sini. Okay, nanti minggu satu lagi tu kita akan belajar cara melukis Raja Cina dan kita akan masuk subtopik 7.2 lah. Okay, 7.2 ni sikit ni. Nanti kita akan belajar cara melukis gambar Raja Cina. Okay, cikgu off dulu recording.